Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 yang dianggotai oleh saya sendiri, Yazid bin Ahmad Burhanuddin, yang kedua Muhammad Aznirul Naim, dan yang ketiga Akmal, ingin membincangkan bab kaedah tarjih berkaitan dengan perawi. Terdapat 6 kaedah yang terkandung di dalam bab ini. Kumpulan kami hanya akan membincangkan 3 daripadanya. Baik, kaedah yang pertama iaitu mentarjihkan perawi mana yang lebih fiqah atau yang lebih dipercayai, yang lebih bagus hafalannya dan yang lebih berilmu. Contohnya, jika terdapat 2 hadis yang bertentangan, hadis yang pertama perawinya lebih fiqah, lebih baik hafalan dan juga lebih berilmu, manakala hadis yang kedua perawinya lemah dari segi fiqah, lemah dari segi hafazan dan juga lemah dari segi ilmunya berbanding perawi yang pertama, maka hadis yang pertama itu akan lebih diterima dan lebih rajih berbanding hadis yang kedua, kerana periwayat yang lebih fiqah, yang lebih bagus hafalan dan yang lebih berilmu ini lebih berkemungkinan besar hadisnya betul dan tepat. Di samping itu juga, perawi yang berilmu ini mampu untuk membezakan antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Sekiranya dia hadir ke dalam suatu majlis hadis dan dia mendengar suatu perkataan yang tidak dapat difahami berdasarkan makna zahiriah, maka dia akan bertanya dan mencari tahu sebab kemunculan hadis itu. Pada saat itu dia akan mengetahui perkara tersebut serta menghilangkan kebingungannya. Adapun perawi yang tidak berilmu, maka dia tidak dapat membezakan perkara yang boleh dengan yang tidak boleh. Maka dia hanya meng-copy paste saja apa yang dia dengar, sedangkan boleh jadi potongan atau kadar ayat yang dia dengar semata-mata itu menjadi sebab kesesatan. Contoh yang pertama daripada Wa'il radhiyallahu anhu telah berkata, aku solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak mula solat, baginda mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan telinganya. Dan Nabi membaca Al-Fatihah, dan setelah selesai membaca Al-Fatihah, baginda mengucapkan amin dengan nada yang kuat. Riwayat yang kedua pula juga daripada Wa'il radhiyallahu anhu, aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar setelah ayat waladdallin, baginda mengucapkan amin dengan nada yang perlahan. Dapat kita lihat bahawa riwayat yang pertama bertentangan dengan riwayat yang kedua. Yang mana yang pertama mengucapkan amin dengan nada yang kuat, manakala riwayat yang kedua mengucapkan amin dengan nada yang perlahan. Dirajihkan atau diunggulkan riwayat yang pertama berbanding riwayat yang kedua kerana riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, yang mana Sufyan Ats-Tsauri ini lebih berilmu daripada Syu'bah bin Hajjaj yang merupakan perawi riwayat yang kedua itu tadi. Walaupun kedua-duanya itu thiqah dan kuat hafalannya. Juga telah berkata Imam At-Tirmizi, aku mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari yang juga guru Imam Tirmizi, hadis Sufyan lebih sahih dan tepat berbanding hadisnya Syu'bah. Syu'bah telah tersilap dalam beberapa bahagian hadis ini, yang mana Syu'bah berkata Nabi memperlahankan suaranya, sedangkan yang sebetulnya Nabi memanjangkan suaranya. Dan Imam Tirmizi juga bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadis ini. Jawapan Zur'ah, hadis Sufyan dalam masalah ini lebih tepat. Seterusnya, contoh kedua daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu melihat jenazah, maka berdirilah. Jika mengikutinya ke kubur, maka jangan kamu duduk sehingga jenazah diletakkan di atas tanah. Manakala riwayat Abu Muawiyah pula daripada Suhail telah berkata, jangan duduk sehingga diletakkan di liang lahat.
Dapat kita lihat bahawa riwayat yang pertama bertentangan dengan riwayat yang kedua kerana riwayat yang pertama disyariatkan untuk duduk apabila jenazah telah diletakkan di atas tanah sebelum dimasukkan ke dalam kubur. Manakala riwayat yang kedua pula tidak disyariatkan untuk duduk sehingga jenazah tersebut dimasukkan ke dalam kubur. At-tarjih, lebih diunggulkan riwayat yang pertama berbanding yang kedua kerana riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang mana hafalannya lebih kuat berbanding Abi Muawiyah yang meriwayatkan hadis yang kedua itu tadi. Juga telah berkata Imam Abu Daud As-Sajistani, dan Sufyan itu lebih kuat hafalannya daripada Abi Muawiyah. Kaedah yang kedua, riwayat perawi yang disepakati. Kalau dia adalah seorang yang baik agamanya, maka dia adalah lebih diutamakan, lebih dikuatkan berbanding rawi yang diperselisihkan. Dan adakah dia ini seorang perawi yang berkualiti agamanya ataupun tidak? Jikalau ada dalil yang bertentangan, yang satu daripada rawinya itu disepakati, dia itu adalah rawi, iaitu dia adalah rawi yang adil, yang baik, yang berkualiti agamanya, yang disepakati, maka dia layak untuk diberikan pujian. Sedangkan rawi yang kedua itu, yang diperselisihkan itu adalah dipersoalkan tentang kualiti agamanya dan pujian untuknya, maka wajib didahulukan riwayat yang disepakati, yang mana agamanya itu yang berkualiti, yang diberikan pujian. Kerana riwayat yang disepakati, kalaupun dia adalah seorang rawi yang bagus dan berkualiti agamanya, lebih kuat dalam banyak menilai prasangka, juga perbezaan-perbezaan penilaian yang adil. Adakah dia ini seorang rawi yang bagus ataupun tidak? Kerana disebabkan kelemahan hadis. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh di dalam buku telah dinyatakan mithlu an Basrah bintu Safwan annaha sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man massa dzakaraha falyatawadda. Yang bermaksud daripada Basrah bintu Safwan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka berwuduklah. Wa an Talqi bin Ali radhiyallahu anhu qala qad manna ala bani Allah faja'a rajulun ka'annahu badawiyyun faqala ya nabiy Allah ma tara fi massa ar-rajuli dhakarahu ba'dama yatawadda'a faqala hal huwa illa mudghatun aw qala budghatun minhu. Maksudnya di sini daripada Talqi bin Ali radhiyallahu anhu telah berkata, aku tiba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas datang seorang seperti seorang badui berkata, wahai Nabi Allah, apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang menyentuh zakarnya setelah dia berwuduk? Maka Nabi menjawab, tidaklah dia daripada potongan anggota badan dan dari dirinya. Maka Rasulullah SAW berkata lagi, bahagian yaitu bahagian-bahagian dari dirinya. Jadi, maka dapat kita lihat di sini asyahid, riwayat yang pertama adalah bertentangan dengan riwayat yang kedua. Kita telah lihat riwayat pertama telah bertentangan dengan riwayat yang kedua, yang mana riwayat pertama ini mengatakan mewajibkan berwuduk kerana menyentuh zakar, manakala riwayat yang kedua telah menyatakan tidak mewajibkan wuduk kerana menyentuh zakar. At-tarjihu, jadi telah ditarjihkan riwayat-riwayat tadi, riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua. Kita melihat perbandingan di antara riwayat-riwayat ini. Kerana riwayat yang pertama
perawi-perawinya itu telah disepakati sebagaimana dia rawi yang adil, yang berkualiti agamanya, yang berbeza pula dengan riwayat yang kedua, yaitu riwayat yang perawi-perawinya itu telah disepakati sebagaimana dia rawi yang adil, yang berkualiti agamanya, yang berbeza pula dengan riwayat yang kedua, yaitu riwayat yang diselisihkan. Okey, baik. Contoh seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn al-Bayda illa fil masjid. Contoh yang kedua adalah wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ala janazati fil masjid fala syai'in lahu. Asy-syahidu, kita telah lihat di sini riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua telah bertentangan pendapat, di mana riwayat yang pertama telah menyatakan disyariatkan dan dibolehkan untuk melaksanakan solat jenazah di dalam masjid. Kita lihat riwayat yang kedua di mana telah menyatakan sesiapa yang bersolat jenazah di dalam masjid maka tidak ada pahala baginya. At-tarjihu, maka telah ditarjihkan di sini antara riwayat pertama dengan riwayat yang kedua, di mana riwayat pertama ini kerana perawi-perawinya ini telah disepakati, yang berkualiti agamanya, dibandingkan dengan riwayat yang kedua tadi, yaitu riwayat yang diselisihkan. Kaedah yang ketiga pula adalah mengenai perawi yang terlibat dalam kejadian lebih diberatkan. Okey, hal ini dibanding sekiranya terdapat dua hadis yang bertentangan, perawi yang berada di tempat kejadian ataupun perawi yang terlibat dalam kejadian tersebut lebih diberatkan berbanding dengan perawi-perawi lain. Okey, hal ini sebabnya sudah pasti kita tahu perawi yang terlibat dengan kejadian tersebut lebih mengetahui mengenai hal tersebut berbanding dengan perawi-perawi lain. Okey. Contoh yang terdapat dalam buku Qawaid Tarjih itu adalah di mana kisah Nabi menikahi Maimunah ketika ataupun dalam ketika ihram ataupun telah habis ihram. Okey. Hadis yang pertama adalah mengenai daripada Maimunah, iaitu isteri baginda sendiri. Dari Maimunah binti Haris radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ni telah menikahinya ketika sudah tidak dalam keadaan ihram. Okey, manakala hadis yang kedua pula daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi Maimunah ketika beliau sedang dalam ihram. Okey, kalau tengok hadis kedua-dua hadis ni adalah bertentangan, di mana hadis pada Maimunah ni cakap baginda menikahinya ketika telah habis ihram, tetapi Ibnu Abbas ni pula cakap baginda menikahi Maimunah ketika baginda sedang dalam keadaan ihram. Okey, so mana yang lebih dirajihkan? Okey, kalau ikut daripada kaedah ini adalah hadis daripada Maimunah lebih rajih kerana beliau adalah orang yang dinikahkan. Oleh itu Maimunah ni lebih mengetahui waktu Nabi menikahi waktu akadnya berbanding dengan orang lain. Okey. Di mana yang seterusnya pula adalah daripada kisah orang yang berpuasa dalam keadaan junub. Okey. Hadis yang pertama ni adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha sendiri berkata, aku naik saksi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah sampai pada waktu subuh dalam keadaan junub, iaitu daripada jima, bukan kerana mimpi, dan baginda berpuasa. Okey, manakala hadis yang kedua pula daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang menjumpai waktu pagi dalam keadaan junub belum mandi maka tidak boleh berpuasa. Okey, so kedua-dua hadis ni adalah bertentangan, di mana Aisyah cakap boleh berpuasa walaupun dalam keadaan junub, tetapi hadis daripada Abu Hurairah pula cakap tidak boleh berpuasa sekiranya dalam keadaan junub, kena mandi wajib dulu baru boleh berpuasa. Okey, nak dijadikan cerita, ada kisah di sebalik daripada hadis-hadis ni, di mana sahabat ni telah mendengar Abu Hurairah berkata mengenai hadis ni lah, orang yang tidak mandi wajib telah sampai waktu subuh tidak boleh berpuasa. Okey, so disebabkan dia mendengar daripada Abu Hurairah ni, mereka pergi sendiri berjumpa dengan isteri-isteri Nabi untuk memperihalkanlah mengenai perkara tersebut. Daripada situlah datangnya hadis Aisyah ni yang mengatakan bahawa Nabi SAW sendiri dalam keadaan jima, apabila telah sampai waktu subuh, Nabi meneruskan puasa.
Okey. So bila diorang dapat tahu daripada benda ni, diorang kembali kepada Abu Hurairah untuk memperihalkan apa yang diperdengarkan daripada isteri si Merani tersebut. Okey, nak dijadikan cerita, time tu Abu Hurairah punya muka jadi merah sebab beliau malulah apa yang dikatakan oleh beliau, tetapi bertentangan pula dengan apa yang dikatakan oleh isteri-isteri Nabi. So disebabkan itu, beliau telah menisbahkan hadis Abu Hurairah tu kepada Fadlu bin Abbas. Abu Hurairah cakap dia mendengar apa yang dikatakan Nabi itu adalah daripada Fadlu bin Abbas. Dalam kisah tersebut juga dikatakan bahawa para sahabat ni juga lebih memberatkan kepada apa yang dikatakan oleh isteri-isteri Nabi. Maksudnya mereka lebih mengatakan bahawa Aisyah dengan Ummu Salamah ni lebih mengetahui mengenai tersebut. So yang cakapkan hadis daripada Aisyah ni adalah lebih rajih berbanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebabnya isteri baginda ni lebih mengetahui terhadap perkara tersebut. Mereka lebih mengetahui Nabi berpuasa walaupun dalam keadaan junub tu berbanding dengan Abu Hurairah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.